Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala بين رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata baina rajulun yamshi bi falatin minal ardi. Nabi kata satu masa dulu pernah jadi satu benda. Satu orang laki-laki berjalan di satu kawasan tanah lapang. Nabi cerita, Nabi kata dulu pernah jadi satu peristiwa, pernah jadi satu cerita. Satu orang laki-laki duduk jalan di tengah padang lapang. Fasami'a sautan fi sahabah. Tiba-tiba dia dengar bunyi satu suara. Suara tu nampak macam mai daripada satu awan. Dia duduk jalan di padang, di kawasan lapang. Ada awan, pokok hujan. Dengar suara daripada
awan tu. Seorang tu kata isti hadiqata fulan. Seorang tu kata pergi kebun si fulan. Dia ni duduk jalan. Masa tu ada awan bawa pokok hujan. Tiba-tiba dia dengar bunyi satu suara daripada arah awan tu. Suara tu kata isqi hadiqata fulan. Suara tu kata dekat awan ni, pi dekat kebun satu orang turun hujan di sana. Fatanaha dzalika as-sahab. Lepas bunyi suara tu, awan ni tiba-tiba dia bergerak pi ke tempat yang dimaksudkan oleh suara tadi. Fa'afragha ma'ahu fi harrah. Bila sampai di kebun yang dimaksudkan ni, berguguran jatuh hujan tadi. Fa'idha syarjatun min tilka syiraj qad istaw'abat dhalika al-ma'a kullah. Hujan ni turun merata tempat. Daripada merata-rata tempat hujan tu turun, air ni dia duduk mengalir mai dia jadi satu. Hujan turun di banyak tempat. Air yang turun tu dia mengalir mai sampai jadi satu aliran. Duk pi ke arah satu tempat. Fatatabba'al ma'. Maka laki-laki tadi ni, laki-laki yang duk berjalan tiba-tiba dengar bunyi suara mai daripada awan ni, dia ikut air tu, dia ikut. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi. Ikut ayam sampai satu kebun, ada satu orang laki-laki duduk di kebun tu. Yuhawwilul ma' bimishatihi. Dia guna satu alat macam cangkui, dia duduk cangkui, duduk tarik ayam tu bagi mai ke kebun dia. Faqala lahu ya Abdullah masmuk. Maka laki-laki ni pun dia tanya kawan haduk duk tarik air mai ke kebun dia ni. Dia kata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, masmuk, hang nama apa? Qala fulan. Dia pun jawab, nama saya ialah fulan. Dia sebut satu nama. Lismil ladzi sami'a fi sahabah. Dia ni kata, nama dia ni sama macam nama yang dia dengar mai daripada awan tadi. Nama apa? Tak disebut dalam hadis ni. Tadi dia duduk berjalan dia duduk berjalan di tengah padang. Kebetulan masa tu ada awan bawa pokok hujan. Tengah dia duduk berjalan, dia dengar bunyi satu suara daripada awan tu. Suara tu kata, wahai awan, hang pi dekat kebun si Fulan. Sebut satu nama. Hujan di sana. Sebaik-baik habis suara tu, awan tu pun bergerak pergi ke tempat yang dimaksudkan dan turun hujan. Hujan yang turun ni daripada banyak-banyak dia mengalir jadi satu aliran, dia pergi sampai satu tempat. Hak laki-laki ni ikut ayam tu, ikut sampai tempat tu ada satu orang laki-laki lain duk pegang cangkui, duk tarik ayam ni duk main dekat kawasan tanaman dia. Maka dia ni hadap jalan ni, dia tanya laki-laki tu, dia kata, ya Abdullah masmuk, wahai hamba Allah, hang nama apa? Dia ni jawab, nama saya ialah, dia sebut nama dia. Bila sebut nama yang dia ni sebut sama dengan nama yang dia dengar daripada awan tadi. Faqala lahu. Maka laki-laki yang duk buat kebun ni, dia tanya balik dekat kawan ni tadi. Dia kata, ya Abdullah, dia kata, wahai hamba Allah, lima tas'aluni an ismi. Dia kata, pasal apa hang ni tak duduk mai tanya aku nama apa? Faqala, maka kata laki-laki tu, inni sami'tu sawtan fi sahab alladhi hadha ma'uhu yaqul isqi hadiqata fulan lismik. Dia pun cerita balik daripada awal. Tadi aku duduk berjalan tadi, ada awan bawa pokok hujan. Tiba-tiba aku dengar satu suara, dia perintahkan awan tu suruh pergi dekat satu kebun hang. Dia kata, nama hang aku dengar disebut di sana tadi.
Dan sebaik-baik hadis surah tu awan turun mai dan hujan turun. Maka laki-laki ni kata, fama tasna'u fiha. Dia kata, apa istimewaan sampai benda ni jadi macam ni? Apakah satu keistimewaan hang sampai nama hang disebut dari langit? Apa keistimewaan hang sampai awan ni nak hujan di sana tadi tiba-tiba bergerak mai ke tempat yang disuruh dan hujan di sini, dan di sini kebun hang? Fama tasna'u fiha. Maka apakah benda yang kamu buat sehingga kan kamu jadi istimewa macam ni? Faqala, maka kata fulan ni, kata kawan ni tadi, tuan punya kebun ni, fa inni anzuru ila makhraj ma yakhruju minha. Dia kata, aku tengah duk fikir hasil yang aku dapat daripada kebun ni, fa atasaddaqu bi thuluthi. 1/3 daripada hasil yang aku dapat daripada kebun ni aku nak sedekah. Wa akulu ana wa ayali thuluthan. 1/3 lagi aku dengan keluarga aku nak makan. Hasil kebun ni 1/3 aku nak sedekah, 1/3 aku dengan keluarga aku nak makan. Wa aruddu fiha thuluthan. 1/3 lagi aku akan buat benih, tanam balik untuk musim yang akan datang. Lain tak ada apa, itu saja yang aku buat. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni dia nak cerita satu aja. Kita buat benda apa pun, kalau kita ada ingat sebahagian untuk Allah, ada keberkatan dia. Ni abang tu ya. Kita buat apa pun, kalau dalam hati kita memang ada ingat satu juzuk daripada hasil ni kerana Allah, ada keberkatan dia. Walaupun benda yang kita buat tu tak besar mana, tapi ingat kita untuk Allah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bagi ganjaran kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita cari satu benda dalam hidup kita yang ada satu benda baik kita buat. Satu benda dalam hidup kita, biar benda tu benda baik, dan kita buat kalau boleh istiqamah selama-lama. Pagi tadi cikgu saya ada duduk ikut kuliah kita. Tuan pun kenal, cikgu duduk di jarak atas, cikgu Bakar. Masuk surah abang baru ni, curi masuk rumah dia. Pencuri masuk rumah dia pukul 4 pagi dah apa dah. Masa tu dia duduk sembahyang tahajud dengan isteri dia. Curi masuk. Dia pun tak sedang, dia kata dengar bunyi. Dia pergi ya. Tak pernah orang masuk rumah. Dia pergi ya. Terus sembahyang dengan bini dia, habis zikir baca Quran apa sampai subuh. Pagi esok pukul 9 baru sedang menantu dia naik atas rumah, tengok-tengok mencuri duduk tidur dalam bilik. Pukul 9 dah pagi esok ni baru sedang. Bilik itu pintu biasa duduk buka, tak ada siapa duduk. Menantu naik tengok pintu bilik satu tutup kunci. Pasal apa? Buka tengok pencuri duduk tidur. Dia kata pelekoh tangkap, bawa pergi balai. Di balai pencuri ni abang, dia kata dia nak keluar tak boleh, dia nampak hutan semua. Nak keluar tak boleh, kita tengok depan belakang kiri kanan atas bawah macam duk lautan riba, hutan semata-mata hutan, nak keluar tak boleh. Duk kuntau nak keluar ni tak boleh, letih lena. Subuh tak mayang apa tak macam padan dengan pencuri, lena dalam tu. Ibu lah orang pakat sembang, pakat cerita apa semua. Dia kata di rumah dia orang pakat main tak berhenti, pakat nak tanya ilmu apa dia ada. Pencuri masuk jadi rimba lah, rumah nak keluar tak boleh. Telefon saya pagi tadi, dia kata cikgu tak ada apa ustaz.
Kalau Allah nak tolong pun mungkin kerana tahajud saja dia kata. Tu aja. Dia dah lama dah bertahun-tahun dah, dia kata alhamdulillah tahajud tak pernah tinggal semalam pun, tak pernah tinggal. Dah bertahun-tahun dah. Dua-dua suami isteri tahajud tak pernah tinggal dah bertahun-tahun dah. Wallahu a'lam. Dia kata kalau kerana amal ni lah, maka Allah bantu dia syukur banyak-banyak pada Allah. Tu aja dia kata. Tak ada ilmu apa pelik-pelik apa tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang Tuhan hasil daripada amal baik hak kita buat tu kita tak nampak, sehinggalah satu hari kita nampak. Cuma hari tu dia nak mai bila, Allah yang mengetahui. Tapi percayalah, kalau kita ada buat satu benda baik, yang benda tu kita buat secara istiqamah, benda tu tentu akan membawa berkat pada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita pernah cerita tentang hadis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita pernah cerita dulu. Pernah satu hari selepas dah Rasulullah wafat, lepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, masa Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, tiba-tiba ada satu rombongan daripada penduduk Yaman mai ke Madinah jumpa dia. Sayyidina Umar bila dengar kata rombongan ni rombongan Yaman, terus teringat satu benda dalam kepala dia. Terus dia tanya. Dia kata afikum Uwais bin Amir. Saya pernah cerita hadis ni dulu. Sayyidina Umar terus tanya, kamu daripada Yaman, ada tak di kalangan kamu ni satu orang nama Uwais bin Amir? Ada tak ada? Kebetulan dalam rombongan tu ada yang kata Uwais bin Amir ni ada. Sedangkan Uwais bin Amir ini pertama kali dia mai Madinah, tak pernah mai pun. Pertama kali dia pergi Madinah, tiba-tiba Umar Al-Khattab tanya nama dia. Madinah pun dia tak pernah pergi, Sayyidina Umar pun dia tak pernah jumpa. Tiba-tiba Sayyidina Umar tanya nama dia. Afikum Uwais bin Amir, adakah di kalangan hampa ni ada satu orang nama dia Uwais bin Amir? Dia pun langkah pergi ke depan. Dia demai depan. Sayyidina Umar kata dekat dia, anta Uwais bin Amir? Sayyidina Umar kata, hang Uwais bin Amir? Dia kata, na'am, dia. Sayyidina Umar kata kat dia, min Murad summa min Kharan. Sayyidina Umar kata, hang ni Uwais bin Amir daripada keturunan Murad, hang ni daripada suku Qaran. Ini nama keturunan dia. Dia kata, na'am, betul. Sayyidina Umar kata kat dia, fakana bika baras. Sayyidina Umar kata, hang dulu pernah kena penyakit sopak? Qala na'am. Dia kata, betul. Sayyidina Umar kata, fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham. Tapi sopak tu hari ni dah baik, kecuali tinggal sikit, tinggal besar duit sekupang aja di badan hang. Betul tak betul? Qala na'am. Dia kata, betul. Oh, heran. Dia tak pernah pergi Madinah, dia tak pernah jumpa Sayyidina Umar. Pertama kali dia pergi, Sayyidina Umar 1 tahun nama dia. Lepas tu Sayyidina Umar tahu pula keturunan dia, daripada keturunan Murad, daripada keturunan Qaran. Tahu pula kata hang ni dulu ada penyakit sopak, satu badan kena sopak, tapi hari ni baik dah, tapi tinggal besar duit dirham aja lagi. Sopak tu semua Sayyidina Umar tahu. Sayyidina Umar tanya dia kata na'am. Dia kata iya, semua soalan yang tanya tu betul. Sayyidina Umar kata dekat dia, laka walidah, hang ada mak? Dia kata qala na'am. Dia kata ada. Dari mak saya dah mati dah. Dalam dia terkejut macam tu, baru Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min Murad thumma min Qaran, kana bihi baras fabara'a minhu illa mawdi'a dirham, lahu walidah huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrah.
Baru Sina Umar cerita. Dia kata yang aku tanya hang semua tu tadi pasal apa? Pasal dulu dia kata masa Nabi hidup dulu Nabi sebut benda ni di depan kami semua. Sina Abu Bakar ada, aku ada, dia kata sahabat-sahabat semua ada. Nabi sebut benda ni. Nabi kata di kalangan hampa ni, Nabi kata akan ada yang berpeluang jumpa dengan satu orang, nama dia Uwais bin Amir. Dia akan mai dekat hampa dengan rombongan dari Yaman. Nabi kata dah dulu. Masa Nabi hidup dulu. Nabi dah wafat dah. Abu Bakar pun dah wafat dah. Benda ni berlaku pada zaman Sina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi kata di kalangan hampa akan ada yang berpeluang jumpa dengan satu orang. Nama dia Uwais bin Amir. Uwais bin Amir ni dia daripada keturunan Murad, daripada keturunan Qaran, dan dia ni dulu ada penyakit sopak. Masa hampa jumpa dia, penyakit tu dah baik. Kecuali tinggal besar duit dirham saja lagi. Dan dia ni dulu ada mak. Huwa biha barun. Dan dia dengan mak dia sangat berbuat baik. Nabi kata. Nabi kata, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Uwais bin Amir ni kalau siapa dah jumpa dia, hampa tahulah bahawa dia kalau sekiranya dia bersumpah, Allah akan menunaikan sumpah dia. Spesial dia ni. Fa in istata'ta an yastaghfira lak faf'al. Nabi kata siapa dah jumpa dia, minta supaya dia minta doa dekat Tuhan supaya Tuhan ampunkan dosa hamba. Jangan lepas peluang ni. Nabi kata faf'al, maka hendaklah hamba buat benda tu. Siapa jumpa dia, minta dekat dia, suruh dia doa pada Allah supaya Allah ampun dosa kita. Uwais bin Amir sendiri tak tahu kata dia istimewa, tak tahu. Yang dia tahu apa? Dia buat baik dengan mak dia. Itu yang dia tahu. Dia tak tahu dan dia tak pernah sangka buat baik dekat mak tu tengok-tengok nak jadi istimewa macam ni. Tak pernah sangka. Tuan-tuan, maksud dia apa tuan-tuan? Islam nak beritahu kat kita, buatlah benda baik. Walaupun benda baik tu kita nampak kecil, kita nampak sikit, orang tak sanjung kita, orang tak hargai kebaikan yang kita buat, tapi selagi mana benda tu benda baik, Allah menghargai kita. Dan penghargaan Allah ditunjukkan dalam bermacam-macam cara. Maka Uwais bin Amir, seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ini, dia satu orang yang istimewa kerana satu amal baik yang dia buat terhadap mak dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita ambil akibat pada mukadimah yang kita baca tadi insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tak selesa tunggu nak mengajar betul-betul. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 194. 194. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Yunus ke apa ni? Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Yunus, muka surat 194. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah olehmu bahawa segala awliya Allah itu, segala wali-wali Allah itu, tiada takut atas mereka itu pada hari kiamat, dan tiadalah mereka itu berduka cita. Malam ni dia nak cerita dekat kita tentang berita baik kepada orang yang terpilih untuk menjadi wali Allah. Kita selalu miskonsep tentang wali Allah, awliya Allah ataupun wali-wali Allah. Dan masyarakat kita lah, bila sebut kata Tok Wali, bila sebut kata wali Allah, kita tu ingat orang yang ada satu kuasa luar biasa. Kalau kata Tok Wali ni boleh duduk jalan ke atas angin, seperti Wali Songo misalnya, kan? Itu kahut marut. Kalau ada pun itu beberapa
karamah yang dianugerahkan Allah pada orang tertentu. Dan tak semestinya orang yang boleh jalan di angin itu adalah wali Allah. Tak mesti macam tu. Kita faham macam tu. Kita faham bila kata tu wali ni banyaklah benda-benda yang mukhariqul adat, benda-benda yang mencari adat, benda pelik-pelik jadi ke dia. Kita duk faham macam tu. Pada tafsiran agama, bila kata wali Allah ni apa? Nabi SAW kata awliyaullah ataupun wali Allah itu humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, yang kata wali Allah ni siapa? Nabi kata wali Allah itu ialah mereka yang apabila orang tengok mereka, orang ingat Allah. Itu wali Allah. Bila orang tengok dia, orang ingat Allah. Kerana ayak muka dia, kerana akhlak dia, kerana peribadi dia, kerana ilmu dia, kerana tawaduk dia. Kerana tu, bila orang tengok dia, orang ingat Allah. Orang yang tak suka kat dia, orang yang memusuhi dia, orang yang benci dia, orang yang duk hantam belakang dia pun, bila berjumpa depan dia, ingat Allah. Bila tak nampak muka, gasak cukup-cukup. Macam-macam bubuh cukup-cukup. Tapi ditakdirkan Allah satu hari terserpak muka dengan orang ni, bila tengok aja zikirallah, teringat Allah. Dia tengok ayat muka, dia kata dia ni orang baik, aku yang belajar. Dia ingat dulu tu. Dia kata yang jahatnya dia, orang ni baik, tapi belakang dia hendak. Maka orang yang macam ni, orang yang apabila Nabi kata idza ru'u zikirallah, apabila dilihat dia teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ciri-ciri wali Allah. Jadi kalau orang pergi duk cerita kata dia ni wali Allah, tapi dia pernah sekali dilihat pakai seluar pendek duk main sepak harga dengan orang ni, mengarut. Ada orang cerita macam ni ada. Oh, dia kata dia ni tu wali. Dulu ustaz, zaman dia dulu cerita kat kita. Dulu ustaz, zaman dia dulu budak-budak muda duk main sepak harga. Dia pergi turun main sekali dengan mereka. Mereka pakai seluar pendek, dia pun pakai seluar pendek. Dia turun pergi main sekali dengan mereka. Mereka pakai segan kat dia, lepas tu pakai tak main dah. Tak betul. Kalau itu cerita wali Allah, tak betul. Tak mungkin wali Allah pergi turun pakai seluar pendek main. Tak mungkin. Maknanya cerita tu ditolak. Sebab wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan melanggar syariat Allah. Dia tidak akan melanggar syariat Allah. Maka disebut dalam ayat ni, yang kata wali Allah ni, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah ni di hari akhirat esok, la khawfun alaihim, mereka tak takut. Sewaktu semua orang takut. Tuan-tuan, di padang mahsyar tak ada manusia yang tak takut. Tak ada manusia yang tak takut. Tuan-tuan baca surah Al-Jathiyah. Dalam Quran ada satu surah nama dia surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah maksud dia melutut. Dalam surah tu dia cerita kat kita, manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar esok takut. Melihatkan kepada matahari yang diturunkan jengkai atas kepala, melihatkan air peluh yang duk tenggelam orang di padang mahsyar, melihatkan kepada awan menggugurkan kala jengking daripada atas dan sebagainya, melihatkan kepada azab-azab yang ada di padang mahsyar ni. Manusia yang di atas dunia hebat, gagah, kuat ni, Jathiyah, lembut lutut. Maka akhirnya dia tak boleh berdiri atas tapak kaki, dia berdiri atas lutut. Takutnya manusia di padang mahsyar ni. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kata awliya Allah, wali-wali Allah di hari akhirat esok, la khawfun alaihim, mereka tak takut. Pasal apa? Kerana Allah beri berani pada mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka langsung tak sedih, tak berduka cita sewaktu orang lain dalam keadaan sedih dan berduka cita. Firman Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka itu, yakni wali-wali Allah itu, ialah segala mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan adalah mereka itu takut Allah dengan junjung segala suruh dan segala tegahnya. Itu dia. Yang kata wali Allah ni, masa hidup atas dunia, perintah Allah mereka patuh, larangan Allah mereka jauhi.
Ciri-ciri yang dikatakan wali Allah ni apa dia? Perintah Allah, sama ada perintah suruh atau perintah larang, mereka patuh. Kalau Tuhan suruh buat, dia berbuat. Kalau Tuhan kata jangan, dia tak dekat. Maka itu wali Allah. Firman Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu, yakni bagi para wali Allah itu kesukaan pada hidup di dunia. Wali-wali Allah ni atas dunia pun Allah dah bagi busyra. Busyra maksudnya gembira, suka, seronok. Mata orang tengok mereka susah, tapi diri mereka tahu mereka bahagia. Atas dunia ni, dia cakap atas dunia kita tengok satu orang nampak senang, lenang, kaya raya, tapi dia yang tahu hati dia bahagia ke tak? Dia yang tahu. Atas dunia ni mata orang tengok nampak macam susah, duduk rumah papan, cengeng, kenderaan pun tak ada, berjalan kaki naik basikal sana sini. Tapi dia tahu, Allah Ta'ala tahu hati dia bahagia. Maka dalam dunia ni saya tak boleh hukum. Kebahagiaan orang tak boleh diukur dengan hak mata nampak tengok. Tak boleh hukum. Tak mesti orang rumah besar, tak mesti orang kereta mewah, tak mesti orang gaji tinggi, tak mesti orang-orang macam ni jiwa dia bahagia, tak mesti. Dan tak mesti orang gaji kecil jiwa dia merana, tak mesti. Tapi kalau dia wali Allah, atas dunia lagi dah Allah bagi bahagia pada dia. Kalau dia wali Allah, atas dunia lagi dah dia tak pernah hidup dalam keadaan keluh kesah. Sebaliknya jiwa dia tenang, tenteram, aman, sentosa. Dia kata ditafsir pada hadis, mimpi yang baik oleh laki-laki atau dimimpi baginya. Dia kata. Yang kata wali Allah itu di dalam hadis riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata ar-ru'ya salihah allati yaraha al-muslim au turalah. Nabi kata yang dikatakan wali Allah itu ialah ar-ru'ya salihah allati yaraha al-muslim. Orang mimpi kebaikan untuk dia. Orang lain mimpi kata dia orang baik. Itu satu. Au turalah. Ataupun dia sendiri mendapat mimpi bahawa kebaikan akan dapat kepada dia. Ni disebut di dalam hadis Nabi SAW. Dan kata qil, puji manusia di dunia. Dan ada pendapat mengatakan yang dikatakan wali Allah itu di atas dunia mendapat busyra, mendapat kegembiraan. Gembira macam mana? Manusia puji dia di atas dunia. Manusia puji dia. Sendiri Allah campurkan benda tu dalam diri orang dan orang kata dia bagus. Sendiri Allah campur benda tu. Dan pada akhirat diberi syurga. Akhirat esok syurga tentu hak dia. Atas dunia ni tuan-tuan, kalau betul-betul orang tu baik, orang kata baik. Orang kata baik. Walaupun mulut dia kata jahat, hati dia mengaku kata baik. Atas dunia ni kalau kita ni buat baik, kita ni orang baik, walaupun ada orang mulut orang kata kita jahat, tapi dalam hati dia kata kita baik. Tapi saja mulut dia duk kata kita jahat, tapi hati dia mengaku kata dia ni baik. Pasal apa? Pasal Allah yang campur perasaan tu dalam hati orang ramai ni. Allah campur perasaan tu. Itu sebab tuan-tuan kita duk baca hadis cerita tentang mayat. Bila dibawa mayat tu, orang ramai ada ni, masing-masing dengan masing-masing punya kata. Ada yang kata mayat ni orang baik, ada orang kata mayat ni orang jahat. Nabi SAW pernah bila dibawa mayat depan dia, sebelah Nabi ada orang kata, dia kata jahat kau yang mati. Nabi kata wajabat. Juga lalu mayat lain pula, orang sebelah pula kata dia ni orang baik. Nabi kata wajabat. Lepas sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa tadi bila lalu satu mayat orang kata jahat, kamu kata wajabat? Maksudnya wajib. Bila lalu pula satu mayat orang kata baik, kamu kata wajabat, kamu kata wajib juga. Apa maksud dia?
Nabi kata kalau mayat itu orang jahat, wajabat, maksudnya wajib bagi dia neraka. Kalau mayat itu orang baik, Nabi kata wajabat, maksudnya wajib bagi dia syurga. Sahabat tak puas hati, tanya Nabi lagi, ya Rasulullah, apa maksudnya? Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati manusia. Kalau sekiranya yang lalu tu mayat orang baik, manusia sendiri akan mengaku kata dia orang baik. Tapi kalau yang mati tu orang jahat, manusia sendiri dia akan teringat dan kata dia ni orang jahat. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita kalau selama hidup tak buat apa ke orang, tak buat jahat ke orang, takkan orang nak kata kita jahat. Selama hidup kita tak pernah buat naya orang, tak pernah buat khianat ke orang, tidak pernah buat zalim dekat orang, tidak pernah pergi rampas harta orang, tidak pernah pergi rosak rumah tangga orang, tidak pernah pergi buat benda yang boleh bagi sakit hati orang. Takkanlah bila kita mati orang nak kata kita jahat. Tapi kalau masa kita hidup kita ada duk buat benda ni, bila kita mati ada orang akan kata kita jahat. Jadi benda ni tuan-tuan, pada awal kita jaga. Jangan pergi buat benda-benda yang esok boleh memudaratkan kita di akhirat sana. Jadi dia kata ada pendapat mengatakan para wali Allah itu di atas dunia puji manusia kepada dia, dan di akhirat diberi syurga. Dan kata setengah muhaqqiqin, apabila membimbang hamba dengan zikrullah, sama ada secara sir ataupun secara jahar, secara sembunyi ataupun secara terang-terang, maka akan bercahaya hatinya, penuh dengan nur, maka limpah di atas mukanya. Ada pula pendapat kata orang yang beriman, yang kata wali-wali Allah ni, dia adalah orang yang sentiasa bimbang dengan nak ingat Tuhan. Bimbang dengan nak ingat Tuhan, maksudnya duk ingat, kira duk ingat Tuhan. Nak buat satu benda, ingat dulu, tak apa kan ni, tak salah ke dari segi agama, boleh ke? Kalau ada perasaan macam tu tuan-tuan, cukup baik. Cukup baik. Ramai orang yang ada perasaan macam tu lah ni. Jadi ada satu sahabat duk kerja pejabat, kat pengenalan pejabat pendaftaran. Telefon tadi. Dia kata, Ustaz, saja nak tanya tu soalan tu, pasal tak sedap hati. Ni pasal apa? Ustaz, macam saya duk kerja ni, ada kawan main minta tolong apa kadang-kadang, yang berkaitan dengan kerja saya lah. Saya tolong lah. Benda tu boleh tolong, saya tolong. Kerana saya tolong dia, dia seronok. Satu hari jumpa saya, bawa saya pergi belanja makan, lepas tu bawa bagi apa-apa hadiah dekat saya. Saya jadi tak apa sedap hati lah, tak apa kalau dah macam tu. Orang macam ni, dia berbimbang dengan agama ni. Dia berbimbang. Ada orang tak bimbang, dia tak kisah peduli apa, dia kira betul ya. Tapi ada orang dia bimbang, dia duk fikir balik, tak apa kan. Saya kata kat dia, tak nak jadi salah pasal apa katanya. Tak ada tu pasal saya pergi tolong dia, lepas tu dia pergi bagi, tak apa dah. Saya kata tak, yang tolong tu tolong macam mana? Adakah membetulkan benda salah ataupun menyalahkan benda betul? Benda tu sebetul-betulnya benda salah, kita buat bagi jadi betul. Dengan kerana tu kita dibayar sejumlah duit. Ataupun benda tu sebenar-benar betul, tapi orang bayar duit kat kita, kita buat benda tu bagi jadi salah. Kalau begitu, itu salah. Kalau tak ada apa, kita mempermudahkan urusan dia, itu nama dia tolong, itu nama dia bantu. Dan apa yang dia bagi kat kita, itu penghargaan atas pertolongan kita pada dia. Itu tak salah. Dia kata, saya macam Kihat nombor 2 lah, tak ada lah kita pergi bagi betul. Kalau macam tu tak ada masalah apa. Alhamdulillah. Dia berbimbang dengan kerja dia ni, dia berbimbang, takut-takut kok saat ni tak apa ke, saat ni salah ke. Orang yang macam ni, kata dalam kitab ni, dia kata dia berbimbang dengan ingat Allah, sama ada secara sir ataupun secara jahat, secara sembunyi-sembunyi ke ataupun secara terang-terang. Dia takut betul kok benda ni langgar perintah Tuhan. Bagus dah. Orang yang macam ni pula, dia kata apa? Bercahaya hatinya, penuh dengan nur, dan cahaya itu melimpah ke mukanya.
Kalau dia jenis orang yang macam ni, punya duk jaga benda-benda agama macam ni, hati dia tu bercahaya dan cahaya tu melimpak ke muka dia. Nampak ayat muka orang tahu ni orang semayang. Begitu. Maka zahir baginya khusyuk dan tawaduk. Dan atas lidahnya keluar pengajaran yang halus. Dan pada tangan dan pada kakinya tiada keluar daripada keduanya melainkan jalan taat. Dan hilang kejahatan pada lidah dan pada anggotanya. Maka pada ketika itu dikasih dia oleh manusia. Tuhan tolong dia sampai ke peringkat tu. Kerana dia orang baik, dia sentiasa bimbang dengan agama, sentiasa duk jaga diri dia. Jangan sampai terlanggar hukum agama. Kerana dia satu orang yang punya duk jaga ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia. Dia antara bentuk pemeliharaan Allah apa dia? Allah bagi dekat dia hati yang khusyuk. Sombong tak ada dalam diri dia. Pangkat besar mana pun, gaji ada banyak mana pun, sombong tak ada dalam diri dia. Bercakap ni, lidah mengeluarkan cakap-cakap yang membawa manfaat, pengajaran pada orang. Tangan, kaki dan sebagainya, anggota dia dipelihara Allah daripada pergi buat benda tak elok. Kaki ni Tuhan pelihara. Berapa banyak manusia yang tak dipelihara sehingga dia sanggup melangkah pergi ke tempat-tempat dosa. Tapi dia ni, Allah pelihara kaki dia. Dia tak pergi ke tempat dosa ni. Kaki dia tak mau pergi. Allah pelihara dia. Hilang kejahatan pada lidah dan pada anggotanya. Lidah nak dengar kata piduk, mengata ke orang, fitnah orang dan sebagainya, tak ada. Tak pernah dengar mulut dia cakap benda macam tu. Bila jadi macam tu dekat dia, maka dikasih dia oleh manusia, maka sudah tentu dikasih dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan pelihara. Maka itulah busyra, menunjukkan atas mahabbah Allah dan redha. Itu menunjukkan mahabbah, yakni Allah kasih kepada dia. Mahabbah maksudnya cinta Allah kepada dia. Kata Qatadah, busyra itu ialah datang malaikat ketika mati seseorang. Maka kata malaikat, engkau jangan takut dan jangan duka cita, dan sukalah engkau dengan berita syurga. Itu juga di antara busyra kepada awliya Allah. Dekat dia nak mati, malaikat yang nak main cabut nyawa ni, malaikat maut yang nak main cabut nyawa ni, malaikat main cakap elok-elok kat dia. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Kemudian dia baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka dia disambut dengan begitu rupa ketika dia nak mati. Firman Allah, la tabdila li kalimatillah, dan tiada tukar, tiada ubah bagi segala kalimah janji Allah, yakni dengan busyra bagi orang mukmin pada dua negeri itu. Tuhan kata apa? Tuhan kata kalau aku janji macam tu, la tabdila li kalimatillah, aku tak tukar janji aku. Mana-mana orang yang jadi awliya Allah, yang jadi wali Allah, dia pelihara kaki dia, pelihara tangan dia, pelihara lidah dia, tak buat benda-benda dosa, tak buat benda-benda salah, tak buat benda-benda keji. Orang yang macam ni punya duk jaga diri dia, Tuhan kata aku janji dekat dia esok dapat syurga. Tuhan kata kalau itu janji aku tak ubah janji aku. Janji tetap aku tunaikan. Firman Allah, zalika huwal fawzul azim. Bermula yang demikian itu, itulah menang yang amat besar bagi orang-orang tadi. Dan turun ketika kafir kata kepada Nabi, lasta mursalah. Ayat yang berikut ni turun sebagai nak menafikan kepada kata-kata orang kafir dekat Nabi. Orang kafir main depan Nabi, dia challenge Nabi depan-depan. Dia kata lasta mursalah. Hang bukan rasul, bukan Nabi. Yang kata kafir Quraisy ni, kafir jahiliah ni, Arab jahiliah ni, pernah jumpa Nabi depan-depan depan jengkai Nabi. Depan Nabi mereka kata, lasta mursalah, kamu bukan rasul, kamu bukan Nabi. Firman Allah, wala yahzunka qawluhum, dan janganlah duka cita akan dikau wahai Muhammad oleh perkataan mereka itu. Bila mereka kata lagu tu, Nabi sedih. Dalam sedih itu Allah buat turun ayat, wala yahzunka qawluhum. Wahai Muhammad, tak sadu ambil hati, tak sadu sedih dengan kata mereka ni. Tak sadu ambil hati. Wah ni memang kerja mereka ni. Tak sadu ambil hati.
Innal izzata lillahi jami'a, kerana mulia, kekerasan, kekuatan, kemenangan yang sempurna itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Depa tak boleh menghina hang sebab kemuliaan ini Allah punya. Depa tak boleh mengalahkan hang. Pasal apa? Sebab kekuatan tu Allah punya. Baik kemuliaan, baik kekuatan, baik kekerasan, baik apa pun, menang ke apa ke semua Allah punya. Kalau Allah nak bagi hang mulia, hang mulia. Mailah 1000 orang pun kata hang jahat, Allah kata hang mulia, hang tetap mulia. Maka bila turun ayat ni, dia menjadi satu syifa, menjadi satu penawar kepada Nabi SAW. Firman Allah, huwas sami'ul alim, dan dialah Tuhan yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Maka membalas Allah akan mereka itu dan memenang akan mereka. Allah dengar apa yang orang kata dekat Nabi, Allah dengar, Allah balas. Untuk Amerika duk buat dekat orang Islam seluruh dunia ni, tak tahu nak apa. Tak selawat, orang Islam tak selawat dengan jahat Amerika ni, tak selawat. Tuhan hantar taufan mereka mereka. 3 negeri dah kena. 3 negeri dah habis. Segala kuat ekonomi, segala kekuatan militeri, ketenteraan, segala macam benda yang mereka duk agung-agungkan, duk berasa hebat ni, tak boleh buat apa. Sebaliknya, mereka terpaksa tengok aja, tengok macam mana angin ribut taufan pada kelajuan 200 km sejam lebih. Mai dia tolak bangunan beruntung. Depan mata tengok, tak boleh buat apa. Yang kata kuat, yang kata hebat, yang kata gagah, yang kata boleh buat apa yang dia suka kepada siapa-siapa ni, Allah hantar main angin aja. Angin aja. Bukan hantar main ketua batu, bukan hantar main api, hantar main angin aja. Angin dia bagi kuat sikit, bagi kuat sikit kelajuan dia, habis 3 negeri dah, kerugian dah berbilion-bilion dah. Allah ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahui olehmu bahawa bagi Allah mereka yang dalam 7 lapis langit dan mereka yang dalam bumi. Tuhan kata, kata siapa duk sombong, langit 7 lapis itu aku punya. Tuhan kata, bumi yang apa sampai hari ni umur dah 5, 60, 70 tahun menjelajah tak habis lagi, punya luasnya bumi ni hak aku punya. Tuhan kata, langit 7 lapis ni hak Tuhan punya. Kita lapis pertama pun tak naik lagi, baru duduk naik ke atas awan aja. Naik di Pulau Pinang, turun di Jeddah, pergi buat haji. Nak lepas langit pertama pun tak boleh lagi. Jangan sembang pasal nak lepas langit 7. Jangan sembang. Langit tu Tuhan kata aku punya. Lillahi man fis samawati wa man fil ard. Hak Allah punya semua hak ada di langit tu. Langit tu hak aku punya, apa benda hak ada di langit hak aku punya. Berapa banyak planet dua ada di angkasa raya tu hak aku punya. Hak hampa tahu dah, hak hampa tak tahu lagi, hak hampa baru tahu, semua tu hak aku punya. Tuhan kata kalau hak aku punya, makna aku tahu dah semua tu. Dan semua benda yang ada di atas muka bumi, yang ada di dalam perut bumi, Tuhan tahu. Kita tak tahu ni bawah bumi ni, apa tanah liat ni, bawah bumi ni ada apa. Kita yang kita tahu di bawah tanah ni ada tanah liat. Pasal nama apa tanah liat? Cakap tu lah kita tahu. Tapi Tuhan tahu dah ke bawah ni ada minyak. Allah tahu. Kita tak tahu, tapi Allah tahu. Ni bawah tanah kita duduk pijak ni, bawah ni ada apa? Tuhan tahu. Dah ke bawah ni ada emas? Dah ke bawah ni tak tahu. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengetahui. Kata dia hamba dan milik dan kejadian, sama ada yang berakal ataupun yang tidak berakal. Semua benda yang ada di langit, ada di bumi ni, semua sekali hamba Allah. Semua sekali hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sekali Allah yang bagi jadi. Sama ada benda-benda tu merupakan benda yang berakal, manusia misalnya, ataupun benda yang tidak berakal, pokok-pokok, binatang, semua pun hak Tuhan punya. Tuhan abangnya tu. Wa ma
tattabi'ul ladina yad'una min dunillahi syuraka in yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Dan tiada mengikut oleh segala mereka yang sembah asnam, yakni sembah tok-tok, yakni lain daripada Allah Subhanahu wa taala, akan syirik bagi Allah. Pada hakikatnya, yakni pada halnya maha suci Allah daripada yang demikian itu. Tiada mengikut mereka itu pada sembah asnam melainkan zan ataupun sangka semata-mata. Mereka menyangka kata asnam itu boleh memberi manfaat bagi mereka. Tuhan kata, atas dunia ni ada orang yang sembah asnam, sembah tok-tok. Kesian Tuhan kata puak-puak yang sembah tok-tok ni. Mereka sembah tok-tok ni bukan dapat siapa pun. Mereka sembah tok-tok ni semata-mata kerana zon, kerana sangka aja. Pada sangka mereka, tok-tok tu boleh bagi manfaat dekat mereka. Sangka aja. Buat tok-tok tu pun buat sendiri, buat tarik misalnya bagi pintai nampak kasang sikit, nampak takut, kira sembah kuat sikit. Bila tak sembah, mimpi lagu nak lompat main kat dia ke pun. Zon, semata-mata berasaskan zon saja. Tuan-tuan, dalam dunia ni orang sembah macam-macam benda. Sembah ni macam-macam benda. Ada yang sembah pokok. Tengok pokok nampak pelik sikit, ambil kain, bawa skirt di pinggang dia, pakai sembah. Sembah. Tengok nampak pelik sikit, sembah. Tengok orang nampak dia ni masa hidup dia pakai Datuk Wali. Ada juga masa hidup dia pakai Datuk Wali, ramailah orang duk pergi jumpa dia, minta ayam penerang hati, minta tu, minta yang ni. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, kadang-kadang dia uji orang ni semua nak tengok percaya ke tak apa ni. Bila pergi jumpa minta tolong apa lebih kurang nampak makbul benda tu, dia kata sungguhlah dia ni memang. Bila mati dia ni, dia pakai sembah kubur dia pula. Pergi sembah kubur pula. Bakal bila beramai-ramai berhimpun keliling kubur ni dengan doa, cara doa dengan macam-macam. Ambil, tak tahu nak buat, ambil bunga tabak buat atas kubur tu. Sat lagi lagu pergi duk pegang kubur tu, ambil cium tapak tangan. Sat lagi lagu pusing pergi peluk batu nisan tu, gomuel jadi tak tu puncak. Pasal apa manusia jadi lagu tu? Tak ada pasal. Dia kata melainkan semata-mata kerana zat. Dia sangka oleh kerana dia ni dulu orang baik, dia mati pun dia mati sebagai orang baik, kita pergi minta apa-apa lah dekat roh dia supaya roh dia minta kat Tuhan. Sangka aja. Sedangkan Quran tak pernah suruh lagu tu, hadis tak pernah suruh lagu tu. Tapi manusia dia zan, dia sangka. Sangkaan tu menyebabkan dia sesat daripada jalan kebenaran. Banyak tuan. Dan tiada mereka itu melainkan dusta sekaliannya. Kesian perempuan ni buat kerja semata-mata dusta, buat kerja sia-sia, pahala tak dapat, dosa dapat. Firman Allah, "Wallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira." Dan dialah, yakni Allah itu Tuhan yang telah jadi bagi kamu malam supaya kamu berdiam tetap padanya, ambil istirahat daripada penat, dan menjadi siang itu tempat bergerak dan tempat berusaha bekerja kerana kelihatan padanya. Malam siang ni semua Tuhan buat, bukan kata jadi sendiri. Tuhan tentukan berapa jam siang, berapa jam malam. Di Malaysia siang berapa jam, malam berapa jam. Di Kutub Utara siang berapa jam, malam berapa jam. Berapa hari nak jadi siang, berapa hari nak jadi malam, semua Tuhan dah set dah benda ni. Tuhan yang buat benda ni, bukan dia jadi secara nature, bukan dia jadi secara semula jadi. Tuhan buat benda ni. Tuhan sebut balik benda yang Tuhan buat ni. Dia kata huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Tuhan bagi jadi malam ni supaya kamu boleh ambil tenang padanya. Supaya kamu boleh ambil tenang padanya. Malam masa untuk kita tenang. Balik kerja petang tadi, mandi manda apa semua bagi segar badan, main masjid, sembahyang maghrib, lepas maghrib dengar kuliah pengajian sikit, sembahyang isya, balik nak rehat dengan keluarga. Itu Allah jadikan malam untuk itu.
wan nahara mubsira, dan Allah bagi jadi siang mubsira, boleh nampak terang. Maka bila nampak terang, itu masa untuk buat kerja. Allah buat macam ni. Ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Bahwasanya pada yang demikian itu menjadi dalil yang menunjuk atas wahdaniyah, yakni keesaan Allah bagi kaum yang dengar akan pendengaran, tadbir akan fikiran dan pengajaran. Orang yang boleh fikir, dia faham benda ni semua. Apa guna Tuhan buat siang, apa guna Tuhan buat malam, dia boleh fikir. Maka dia ambil manfaat daripada siang dan ambil manfaat daripada malam. Firman Allah, qalu ittakhadallahu walada. Maka kata mereka itu, yakni Yahudi dan Nasara dan orang kafir, kata mereka itu bahawa malaikat itu anak perempuan Allah. Qasad. Yang kata Yahudi, Nasara, kafir ni qasad. Yahudi dia kata apa? Dia kata malaikat tu anak perempuan Tuhan. Nasara pula kata apa? Dia kata Al-Masihu Isa, Nabi Isa tu anak jantan Tuhan. Yahudi lagi kata apa lagi? Dia kata Uzair tu pun anak Tuhan juga. Semua ni adalah silap. Dia kata telah ambil Allah akan anak. Dia kata firman Allah, Subhanah, Maha suci Allah Ta'ala daripada anak. Tuhan kata Maha suci, tak mungkin aku ada anak. Tuhan sendiri kata macam tu. Tuan-tuan, Kristian dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Kita pun tak boleh fikir, mana lah boleh kata Tuhan ada anak. Pelik. Kita kata pelik. Tuan-tuan baca surah abang hari ni, ada seorang lagi murtad jadi Kristian. Berita harian pun keluar, dalam melimil pun keluar hari ni. Berita harian pun keluar, melimil pun keluar. Satu budak perempuan murtad masuk Kristian, tukar nama jadi Lina Joy ke apa kan? Lina Joy, daripada apa binti Johari apa atau jadi Lina Joy, Joy. Susah abang, orang putih keluar, orang Melayu pun keluar. Macam mana dia pilih satu agama yang qasad macam tu? Satu agama yang kata Tuhan ada anak. Pun orang boleh tinggal Islam yang kata Tuhan Esa ni, dia boleh ikut agama yang kata Tuhan ada anak. Tapi itulah hakikat yang terjadi dalam dunia. Manusia bila dia tak erti agama, dia boleh jadi macam-macam. Lebih pelik pada itu pun boleh jadi. Firman Allah, Huwal Ghani, dialah Tuhan yang kaya daripada makhluknya. Maka yang tuntut anak itu ialah mereka yang berhajat kepadanya. Allah dia tak berhajat kepada siapa-siapa. Allah buat kita, Allah tak berhajat pun kita bagi apa-apa ke dia. Kalau Allah buat kita, Allah tak berhajat kita bagi apa-apa pada dia, takkan Allah berhajat pada anak. Dah. Allah dia tak serupa makhluk, dia tak serupa manusia. Manusia bila dia ada anak, dia ada hajat dia. Manusia bila menikah berhajat kepada anak. Bila dah dapat anak, dia berhajat sesuatu daripada anak dia. Manusia ni tak habis hidup dia, sampai mati dia dalam keadaan berhajat. Nikah 5 tahun tak ada anak, oh susah hatilah, tak tahu nak buat macam mana. 5 tahun nikah tak dapat anak. Usaha ikhtiar ni macam-macam cara, orang abang tak mana semua, sampai buat macam-macam lah. Pasal apa? Pasal berhajat kepada anak. Teringinlah tengok orang ada anak, tengok. Teringin. Berhajat dia kepada anak. Allah bagi. Lepas 10 tahun nikah, dapat seorang anak. Tak tahu nak abang dah seronok. Kenuri 7 hari 7 malam. Seronok. Setelah 10 tahun kemarau, tiba-tiba sekali dia turun main hujan. Dia seronok ni, Allah yang mengetahui. Dapat anak seorang. Bela anak tu dengan penuh kasih sayang, didik, bagi pelajaran, tumpah kasih sayang secukup-cukup dan sebagainya. Dalam hati dah ada hajat lain pula. Dah ada hajat lain pula. Hajat apa pula? Budak ni esok, mudah-mudahan dia besar esok, dia bela aku. Aku pada seorang ni aja, tak ada 2, tak ada 3. Seorang ni baik pun dia, buruk pun dia lah.
Aku harap esok tua-tua esok dialah jaga kita. Tengok-tengok menikah dengan siapa kat tuang cunggit pergi tak balik main. Kita jadi orang yang kecewa. Pasal apa? Pasal kita berhajat, tiba-tiba kita hajat tak dapat. Kecewa. Tak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala kita nak letak pada kedudukan itu. Allah pun berhajat kepada anak. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Takkan Allah selemah itu, selemah sama lemah dengan makhluk yang dia buat. Kalau dia sama lemah dengan makhluk, dia bukan khalik, dia bukan Tuhan yang mencipta makhluk. Maka cerita kata Allah ada anak ni satu cerita yang akal pun tak boleh terima. Apatah lagi wahyu tak pernah mengiktiraf benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Huwal Ghani, dia kata dialah Tuhan yang maha kaya, kaya daripada makhluknya. Maka yang tuntut anak itu ialah mereka yang berhajat kepadanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya, yakni bagi Allah barang yang ada dalam 7 lapis langit dan barang yang ada dalam bumi, semua tu milik Allah dan menjadi oleh Allah dan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. 2 kali dah ulang. Tadi sebut dah, sebut lagi sekali. Apa ni anak ni, apa ni dunia dan isinya, alam ni hak Tuhan punya. Apa yang dipekalut ada anak seorang ni? Tak pernah siapa. Firman Allah, in indakum min sultanin bihadza, maka tiada ada pada kamu itu daripada hujah keterangan dengan ini perkataan, yakni dengan mengatakan Allah Ta'ala ada anak itu. Yang kata Tuhan ada anak ni tak ada dalil, tak ada bukti pun. Apa bukti yang kata Tuhan perlu kepada seorang anak ni? Apa bukti dia? Kau kata Tuhan ni pun ada tempoh expiry dia. Dia ada tempoh, dia akan expired. Tuhan pun akan mati. Kutlah kalau Tuhan mati kena ada anak, sebab anak dia nak ambil alih tugas menjadi Tuhan. Ini Tuhan ada ni, dia bersifat qidam, dia sedia ada, dia tak ada mula dan dia tak ada akhir. Tuhan tak mati. Kalau Tuhan tu juga daripada dulu sampai lah, sampai bila-bila, apa perlu anaknya? Dia tu Tuhan lah. Kalau kita sungguhlah, kita ada satu company, kita ada satu meniaga, kita kalau tak ada anak susah hati, sebab esok kita tak ada, siapa nak ambil alih meniaga kita? Allah Subhanahu wa ta'ala tak timbul soal orang nak ambil alih, sebab dialah satu-satunya Tuhan yang ada daripada dulu sampai lah, sampai bila-bila. Itulah Tuhan yang bersifat qidah, tak perlu kepada anak. Firman Allah, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, maka adakah kamu kata atas Allah barang yang kamu tak tahu? Tuhan tanya balik, kalau hangpa tak tahu tak saya cakap lah. Tuhan kata dulu. Kalau tak faham, kalau tak reti, kalau kai panjang sejengkai, lautan dalam jangan diduga. Kai panjang sejengkai tu nak pergi mengai di lautan Hindi tu, 2 pok kai habis. Leceh kan cerita. Mata kai tu sangkut setong kurita ke apa ke, mampu habis dalam laut tu. Kan? Kita dengan ilmu hak sikit tu, tahu Nabi bercakap pasal Tuhan ada anak. Kita tak apa. Firman Allah, qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Kata olehmu bahawasanya segala mereka yang berbuat olok-olok dengan Tuhan itu dan buat dusta dengan Tuhan itu tiada dapat menang di akhirat sekali-kali jika tiada taubat. Siapa dia buat main-main, dia kata Tuhan ada anak, Tuhan lagu tu, Tuhan lagu ni, atas dunia ni dia buat bercakap macam Tuhan ni apa ni? Akhirat itu tak lepas daripada Tuhan, tak boleh nak lari daripada siksa Tuhan. Atas dunia ni dia buat bercakap, bukan main punya cakap. Dia tak katalah Tuhan ada anak, tapi dia duk kata Tuhan buat turun ayat dalam Quran ni, ayat tak sesuai nak pakai lah ni. Siapa tu? Dia tak kata Tuhan ada anak, dia tak kata, tapi cara cakap dia tu, dia kata Quran ni betul lah, tapi tengoklah Allah nak kena ejah balik. Quran nak kena ejah balik lah ni. Pasal apa? Pasal dia merasakan Quran itu tak relevan, Allah ni tak relevan. Quran tu bagus, dia kata, tapi zaman Nabi dulu betul. Definitely zaman Nabi memang bagus. Tapi Allah ni dia kata
You kena consider. Quran ni you kena consider. Lah ni. Cakap-cakap tu, faham dia apa? Faham dia macam nak kata Quran ni tak boleh lah nak laksana Allah ni macam tu. Nada cakap tu. Tak boleh. Dia kata, you just imagine. Dia kata, kalau kata kita nak mengadakan satu sistem ekonomi yang betul-betul bebas daripada riba, boleh lah dia dah. Dia bila tanya lagu tu. Dia cuba you fikir tengok. Dia kata, macam mana kita nak buat satu sistem ekonomi hari ni, dia kata yang 100% bebas daripada riba. Boleh buat lah dia kata. Dia bila cakap lagu tu. Tak boleh. Cakap macam tu tak boleh. Soal kita boleh tak boleh buat tu soal lain. Tapi soalnya Tuhan kata kena buat. Usaha ke arah tu kena ada. Usaha ke arah tu kena ada. Soal boleh lepas betul-betul kan tak boleh lepas itu soal lain. Oh dia nak pergi cerita. Dia kata bank apalah. Lah ni dia kata bank Islam. Bank Islam pun sangkut riba juga dia kata. Betul kita pun tahu benda tu bukan kita tak tahu. Bank Islam pun dia nak mulakan operasi bank dia, duit nak ambil mana? Duit nak kena pinjam daripada bank negara. Bank negara bagi pinjam kat dia kena ada interest. Kena juga. Cuma dah mai dekat dia tu, urusan dia dengan pelanggan dia pula dia bebaskan daripada riba. Tapi dia dengan bank dia pinjam sangkut juga. Bank negara pun pinjam bank dunia lagi lah cakap. Jadi maknanya 100% nak lepas daripada riba tu tak lepas. Macam doa adalah. Betul, semua orang mengaku macam tu. Tapi kita sebagai orang Islam kena ada hati. Hati kena besar. Hati tu kena ada. Satu hari Islam nak memerintah dunia. Maka pada ketika itu bank dunia pun tak ada riba. Hati tu kena ada. Boleh buat tak boleh buat tu soal lain. Ini hati pun dah tak ada dah. Duk ingat tak boleh apa. Mana kata tak boleh? Dunia ni, alam ni Tuhan punya. Kalau sampai mati pun kita tak boleh buat, tak apa. Hati kita ada untuk nak buat tu. Hati kita ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini satu benda yang orang Islam kena simpan dalam hati. Kita kena bangga dengan Islam kita. Sebab satu-satunya agama dalam dunia. Satu-satunya agama dalam dunia yang ada menawarkan sistem-sistem dalam masyarakat adalah Islam. Islam ada sistem ekonomi dia, Islam ada sistem pendidikan dia, Islam ada sistem kehakiman dia, Islam ada sistem jual beli, Islam ada semua sistem. Satu-satunya, bukan salah satu-satunya agama dalam dunia ni yang ada sistem yang cukup, Islam. Cuma tak pakai aja. Orang tak pakai. Pasal apa? Pasal orang Islam tak kuat dalam dunia. Maka dia tak boleh nak mencadangkan sistem dia diguna pakai. Pasal dia tak kuat. Anak bincang pasal apa tak kuat tu pula. Sampai kuliah subuh pagi tu. Tak habis lagi pasal apa tak kuat tu. Pasal apa yang pergi jadi tak kuat tu. Duk bincang tu jenuh pula. Banyak pasal lah yang pergi jadi tak kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Kata olehmu bahawa segala mereka yang buat olok-olok dengan Tuhan, buat dusta dengan Tuhan, di akhirat esok tak menang sekali-kali jika mereka tiada taubat. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nuziquhumul azab asyadid bima kanu yakfurun. Bagi mereka itu bersedak-sedak sedikit masa pada dunia, kemudian kepada kami, yakni kepada Allah kembali mereka itu dengan mati. Tuhan kata orang yang duk bantah Tuhan ni, sementara nak mati ni, pilih buat apa yang hamba suka. Sementara nak mati, bagi mereka itu bersedak-sedak sedikit masa pada dunia. Sementara nak mati ini, buatlah apa yang hampa suka. Tapi ingat, Tuhan kata apa siapa? Kemudian kepada kami, yakni kepada Allah, kembali mereka dengan mati. Satu hari mati. Cakaplah macam mana pun atas dunia ni, satu hari mati. Mati dengan 1000 macam caranya. Oh, takut.
Cerita pasal mati ni 1000 macam cara boleh mati. Di dermaga yang timpa kontena beberapa hari lepas. Dermaga timpa kontena, jadi macam katak kena tindih kereta, jadi sekeping dulu. Badan dia terlucut keluar, tinggal kulit. Macam mana boleh jadi? Tak tahulah. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa. Seolah-olahnya macam badan kita ni duduk dalam satu sarung. Bila kena tu dia loceh keluar. Takut. Dia terkeluar. Saya dengar kawan cerita pun, dia nak jadi tuan-tuan, siapa boleh cakap. Sahabat yang duk tahan trailer JPJ tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Bukan tak bisa pergi duk tahan lori. Bukan tak bisa tahan pukul 4, pukul 5 pagi. Bukan tak bisa jalan di tempat kejadian tu. Tapi hari nak jadi tu, Allah Subhanahu Wa Taala, dia kalau dia tentu jadi macam tu, tak jadi macam lain, dia akan jadi macam tu. Maka Allah sebut benda ni dalam Quran supaya manusia ambil ingat. Tuhan kata apa? Nak buat apa pun buatlah sebelum sampai masa. Bila sampai masa, kepada kami kamu kembali. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Kemudian kami beri rasa mereka itu akan azab yang sangat sakit kemudian daripada mati. Kalau kita jenis jahat, mati-mati itu mati bermulalah sakit yang akan menimpa kita. Mulalah start daripada nyawa terlucut keluar daripada jasad tu, start pada tu azab sengsara semata-mata lah. Masuk kubur tu, kubur menjadi hufratun min hufarin niran. Kubur dah jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Dia dah start dah. Lagi mana tak main sangkakala, lagi mana tak bunyi sangkakala kiamat, lagi itulah kubur tu menjadi lubang api neraka bagi kita. Kalau 5 tahun 5 tahun, kalau 10 tahun 10 tahun, kalau 50 tahun 50 tahun, kalau 500 tahun 500 tahun, duduk dalam lubang api neraka. Maka bermulalah azab sengsara yang akan menimpa manusia yang derhaka Allah Subhanahu Wa Taala. Mai pula sangkakala kali kedua pakak bangkit, pakak bangkit berimpun di padang mahsyar esok ni. Berimpun tu pun bukan berimpun senang. Kalau kita ni orang jahat, berimpun dalam keadaan penuh sengsara juga. Nak tunggu giliang amal kita nak kena timbang dengan Tuhan tu pun, tunggu tu penyiksaan. Lagi jahat kita, lagi lambat dan kita nak sampai. Dia dahulukan orang yang baik-baik dulu. Manusia pada masa tu kalau boleh suruh cepat-cepat. Sampai ada hadis mai cerita apa, orang yang duduk di mahsyar ni sampai minta ni, pergi jumpa Nabi Adam, pergi jumpa Nabi Nuh, pergi jumpa Nabi-Nabi, sampailah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau boleh nak minta Nabi tolong habaq dekat Allah supaya dia disegerakan. Kalau sekiranya dia ni takdir kata ahli neraka, segerakan dia pergi neraka. Dia kata dia tak mau duduk dah di mahsyar ni. Dia tak tahu pergi neraka lagi teruk daripada mahsyar ni. Dia nak habaq kat kita apa? Nak habaq kata dahsyat keadaan di mahsyar ni, dahsyat. Sampai orang yang duduk di mahsyar tu tak boleh tahan. Sampai dia nak minta pi daripada mahsyar tu, nak keluar daripada mahsyar ni, tak mau duduk, teruk sangat ni mahsyar ni. Sampai dia pergi kata apa? Dia kata kalau aku ditakdirkan ahli neraka, muh pula neraka lah ni senang, aku tak mau duduk macam ni. Dia tak tahu macam ni baru sikit, sana lagi teruk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini semua adalah laluan kita. Laluan kita yang pasti kita akan lalu. Pasti kita akan lalu. Sama ada nak lalu sebagai orang yang mendapat rahmat Allah, ataupun kita nak lalu sebagai orang yang mendapat murka Allah. Na'udzubillah min zalik. Dia kata dengan sebab barang yang ada mereka itu kufur dengan Allah dan Rasulnya masa atas dunia, maka di sana mereka dibalas dengan teruknya. Wallahu a'lam.
Lepas ni kita tengok kisah Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh ni kita pun duk dengar selalu dah. Cuma kita nak dengar dalam bentuk ayat Quran pula lah. Cerita macam mana dia kemudian buat kapal, kemudian naik kapal, Allah datangkan banjir. Demikian cerita dia. Kemudian dia mai kepada kita kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa pun yang kita duk tahu selalu dah. Macam mana dia menghadapi Fir'aun sampai lari lintah laut. Dia terlepas, Fir'aun dan tentera dia ditenggelamkan. Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.